Okay, fungsi songsang. Fungsi songsang. Gx ni kan, cari fungsi songsangan kan. Okay, jadi y sama dengan 3x campur 5 kan. Lepas tu kita ambil 3x, jadi y tolak 5. Pindahkan dia, y tolak 5. Y tolak 5 per 3. Sekarang jadi songsangan bagi y ialah y tolak 5 per 3. Tukar dia jadi x. X tolak 5 per 3. Songsangan ni senang sikit. Ini kan 2x campur 1y. Kita tukar dia supaya, kenapa kita kena tukar? Supaya kita nak x saja kat sini. Jadi 2x campur 1. Ni 2 tolak x sama dengan y. Jadi 2x campur 1 sama y. 2 tolak x. Ini jadi 2y. Ini tolak xy. Ini 2x campur 1. Sekarang saya nak x sahaja. 2x campur xy. Yang mana ada x sebelah sini. Yang mana tak ada pergi sebelah sini. Jadi keluarkan x, fakturkan jadi 2 campur y. Jadi x ialah 2y tolak 1 per 2 campur y. Sekarang apa tu? X songsangan bagi y, buat y dulu ialah 2y tolak 1 2 campur y. Habis songsangan bagi x ialah 2x tolak 1 per 2 campur x. Kita nak cari yang mana ada x, kita pergi di situ. Yang ni. Yang ni mencari songsangan bila diberi fx. Okay, diberi fx ini cari songsangan. Satu sama tu tanpa mencari benda ni. Kaedah 1. Diberi fx, dia cari nilai songsangan 7. Saya tak nak tengok dia. Okay, kita buat fx sama 2x campur 1. Jadi y sama 2x campur 1. 2x ialah y tolak 1 kan. Jadi 2x sini, y tolak 1 menjadi x sama dengan y tolak 1 per 2. So sini songsangan bagi y sama y tolak 1 per 2. Songsangan bagi x ialah x tolak 1 per 2. Satu masukkan 7. Masukkan nombor 7. 7 tolak 1 bagi 2. Dapatnya 6 bagi 2 dapat 3. Latihan. Berdasarkan maklumat diberi hubungan P dan Q ditaklid oleh set pasangan tertib. Nyatakan imej bagi 1. Jadi kita senaraikan dulu 1, 2, 3. Ini 2, 4, 6, 8, 10. Lepas tu 1, 2, 1, 4. 2, 6, 2, 8. Yang ini ialah objek. Ini ialah imej. Ini imej bagi 1. Imej bagi 1 ialah 2 dan 4. Contohnya 2 dan 4. Objek bagi 2. Objek bagi 2 ialah 1. Rangkap. Objek bagi 2 ialah 1. Imej bagi 1 kan. Imej bagi 1 ialah 2 dan 4. Maksudnya semua imej. Objek bagi 2. Maksudnya ini ni. Objek bagi 2 ni adalah 1. Ini ialah objek. Kalau yang ni nombor 2 ni kan. Nyatakan objek bagi 2. Bukan 68. 68 ni imej. Macam tadi tu. Contoh ke atas. Ini kan. Imej bagi 1, 4 dengan 6. Objek bagi 4 ialah 1. So, ini semua namanya imej. Ini namanya objek seperti ini.
Okey. Hubungan antara set P dan Q. Ya, anak panah ada kat situ, maksudnya sini objek, sini image. Julat hubungan itu. Julat ialah XY. X, Y. Jenis hubungan itu ialah banyak ke satu. Banyak ke satu. Nyatakan jenis hubungan antara set ni. Ini banyak ke satu juga. Banyak. Banyak ke satu. Kata tulis satu hubungan antara set A dan set B. Tata tanda fungsi tulis satu hubungan. Dengan menggunakan tata tanda fungsi. Tulis satu hubungan antara macam F, X kan. So sini kalau letak 5, dia dapat 25. Maksudnya X kuasa 2 lah sebab kita kuasakan 2, kita akan dapat 25. Kalau 4, kita akan dapat 16. Itu jawapan dia. Hubungan antara set X dan set Y dalam bentuk graf. Nyatakan objek. Okay, kalau yang ni, okay, ingat balik yang ni kan. Tadi kita dah study kat atas. Okay. Objek kat sini image sana. Image bagi O ialah P dengan R. Okay, jadi image objek. Sini objek, sini image. Objek bagi Q. Okay, objek bagi Q ialah 2 dengan 4. Okay, 2 dengan 6. Kodomen hubungan itu ialah dekat image tu. S, R, Q, P. Kalau julat, kita tanya C kan, julat. Kalau julat ialah semua kena. Semua. S, R, Q, P. Hubungan antara sini objek, sini image. Hubungan dalam bentuk pasangan tertib A. Jadi kita dapat 1 P. Objek tu baru image. Okay. Lepas tu 2 R. Lepas ni 3 S. 4 P. Jenis hubungan itu ialah kalau kita buat 1, 2, 3, 4 dan P, Q, R, S. 1 kepada P, 2 kepada R, 3 kepada S, 4 kepada P. 4 kepada P. Jadi many to one. Banyak kepada satu. C. Julat hubungan itu. Julat ialah yang kena itu P, R, S. Tentukan rangsangan bagi 5. Siapa ni tadi? Okay. Okey, Adam Farhan. Ini Adam Iman. Payet. Adam Payet. Ini Adam Payet. Masuk dah. Cek. Okey, mana tadi Adam Payet? Tadi nampak dah klik tak tadi? Nanti saya bagi RM5 kat Nabila sebab ada 5 orang. Nabila, Sofia dengan Aina. Adam Iman. Nanti bagi nombor akaun, cikgu bagi RM5. Cikgu katakan kalau lebih 5 orang, cikgu bagi RM5. Kan semua orang RM25 kan. Jadi sekala lebih 5 orang, saya bagi asal RM5. Tapi nanti lah lepas ni. Okey.
Okay, saya ada buat rakaman nanti boleh tengok balik. Okay, ulang balik. Okay, fungsi songsang. Ni fungsi songsang, kita kena ambil X. Kita ambil X. Saya dapat macam ni. Yang ni kita pilih. Yang mana ada X, kita pindahkan sebelah sini. Yang ada Y. Bukan yang ada Y, yang tak ada X, kita pindah sana. Nanti kita dapat. Lepas tu yang ni cari fungsi songsang. Yang ini. Yang ni kita kalau bentuk macam ni, kita senaraikan 1, 2, 3 sebelah sini. 2, 4, 6, 8 sebelah sini. Jadi ikut dia punya ni. 1, 2, 1, 4. Maksudnya sini kita susun objek dulu. Sini baru image. 1, 4. Okay, image bagi 1 ialah 2, 4. Objek bagi 2 ialah 1. Objek bagi 2. Objek bagi 2 ialah 1. Jenis hubungan ini, julat hubungan ini ialah XY sebab yang kena. Jenis hubungan ini banyak ke 1. Okay, ni. Yang ni sebab 5 dengan negatif 5 jadi 25. So tandanya macam ni. Yang ni kan. Objek bagi Q. Okay, ini tulis objek, sini image. Jadi objek-objek bagi Q ialah 2 dengan 6. Kodomen ialah yang sebelah sini, kodomen. Julat ialah yang kena, semua kena. Okay, ni objek image. Okay, sekarang kita pergi ke sini. Tentukan fungsi songsang 5. Okay. Kalau daripada sini maksudnya, H ni, pada ni. Ini maksudnya HX kan. Kita dapat Y lah masuk sini ya. Jadi masukkan H2, kita akan dapat 5. Masuk dia Tapi kalau fungsi songsang 5, maksudnya dia terbalik arah. Dia dapat 2. GH2 pula. GH H2 kita dapat kita dapat 5 kan. Okay, lepas tu GH2 maksudnya dekat sini. Okay, ni maksudnya GH2 ialah 5. Bila G5 kat sini maksudnya G5 kita akan dapat 8. G5 ialah 8. Songsangan 5. Kalau songsangan bagi G, kalau dia kata songsangan bagi G, songsangan bagi G 8 ialah 5. Kalau terbalik dia jadi songsangan. Kalau GH2 tu ialah 5, G5 ialah 8. Ini nyatakan nilai M. Kalau 101 HX dia terbalik ni. X, HX. Okey, dia buat sosangan. HX. Okey, 1, 2. Kalau 0, 1, 1, 2, 5, 6. 1 jadi 2. Maksudnya tambah 1. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. Ini M ialah 3. Nyatakan nilai M. M sama dengan 3. Ungkapkan hash dalam sebutan X. So, HX sama dengan N tolak 1. Sebutan X. X tolak 1. Kan N. Maksudnya kalau kita masukkan 1, 1 tak 0. Masukkan 2, 2 tak 1, 2. Yes. Fungsi Fx, X tolak 1, GX ni cari F5. Okay, A. Ketuk. G. A. F5. Sama dengan 5 tolak 1 kan. Dapatnya 4. Nilai K dengan keadaan tu. Okay, ini B. G F5 sama dengan 14. Jadi G F5. F5 ialah 4. Ini sama 14. G4 ialah masukkan sini. K4 campur 2. Sama dengan 14. Jadi 4K sama dengan 14 tolak 2 jadi 12. Jadi K sama dengan
3. Mana? Sebelum dia mati, biar saya charge. Diberi fungsi G3 atas, cari G2. Ni awak boleh buat. Cuba awak buat kan. G2 sama dengan 3, 2 tolak 1 kan. Okay, dapat 6 tolak 1, 5. Sekarang nilai P jika G songsangan. Okay. Kalau nak cari G songsangan, kita kena buat dulu. Gx sama dengan 3x tolak 1. G songsangan X ialah kan. Belum lagi. Okay. Jadi Y sama dengan 3x tolak 1. Sini 3x kan. Ini Y campur 1. X ialah Y campur 1 per 3. Maka kita bawa ke sini. G songsangan bagi Y ialah Y campur 1 per 3. Kalau G songsangan bagi X ialah X campur 1 per 3. Sekarang dia kata tak cukup tempat. Okey, dia cakap G songsangan bagi P sama dengan 11. Jadinya P campur 1 per 3 sama dengan 11. Okay. P campur 1 sama dengan 33. P ialah 32. Macam tu Okey, faham semua? Okey, yang ni. Songsangan cari nilai X dengan Fx sama dengan 5. Jadi Fx sama dengan 5. Artinya apa? Artinya Fx ialah Fx tu ialah ni. Ini tolak 3 sama dengan 5. Jadi dia ada dua kemungkinan. X tolak 3 sama dengan 5. X sama dengan 8. Atau X tolak 3 sama dengan negatif 5 sebab dia modulus. Jadi X sama dengan negatif 5 campur 3. So dapat negatif 2. Yang ni. Diberi fungsi GH ni. Cari nilai GH2. Jadi kita ambil ni. GH2 sama dengan ini kan. Ini sama dengan GH2. H2 ialah 2 kali 2. HX 2 ke 2 dapat G4. G4 ialah G4 sama dengan 4 kali 4 tolak 7. So ni jadi 16 tolak 7. Kira. Yang ni pula GH. Cari HGX. A. HGX. GX ialah 2x tolak 3. Kita cari GX dia kan. Sekarang dah jadi hash. Dah jadi hash kat bawah ni. So ni kita tengok sini. 4 2x tolak 3. Sini jadi 8x tolak 12. Nilai x jika HGX sama. Yang ni pula yang B. Jadi HGX tu dia cakap sama dengan setengah GX. Maksud dia HGX ialah 8x tolak 12. Sama dengan setengah GX ialah 2x tolak 3. Macam tu tukar je. Jadi ini jadi X. Ini jadi 3/2. Darab tu kan. Okey, lepas tu sini 8X. Ini campur 12. Okey, 8X tolak X jadi 7X. Ini jadi 12 tolak 3/2. Senaraikan. Okey, 12. 12 tolak 3/2. Ni 1. Ni jadi berapa? Ni jadi 2. Ni 2. Ni 24 tolak 3. So 21/2. Okay, jadi 21/2. 7x sama dengan 21/2 ni padam. Dx sama dengan
21 per 2, kan 7. Gini. 7x sama dengan 21 per 2. Jadi 7 ni pergi ke bawah. Jadi x sama dengan 21 per 7, 2. Potong-potong jadi 3. Jawapannya 3 per 2. Belajar menunjukkan benda ni M tolak X dengan keadaan M ialah pemalar. Jadi hash ni maksudnya hash X sama dengan M tolak X per X. Carikan nilai M. Okay, jadinya masukkan 8. Kita akan dapat M tolak 8 per 8 sama dengan negatif 1 per 2. Jadinya M tolak 8 ini ialah 2. Ini negatif 1 kali 8. Sini jadi negatif 8. Ini 2M tolak 16. Jadi 2M sama dengan tolak 8 campur 16. Jadinya 8. Jadi ini M, ini 2M bagi 2. Jadinya 4. Dia kalau ada sama dengan sama dengan, okey, salah satu tu kena buat macam ni. Dia kena sama dengan satu je. Lepas tu sama dengan straight ke bawah. Barulah faham. Okay, kalau dia buat macam ni, sama dengan juga kat sini kan. Macam nak selesaikan? Sama dengan susah. So, dia kena buat macam ni. Okay, sekarang ni, GH ni. Carikan G songsang. So, ni senang kan. A, GX sama dengan 5X plus 1 kan. Jadi, Y sama dengan X plus 1. So, 5X. Y tolak 1. X ialah Y tolak 1 per 5. Maka, G songsangan, boleh juga songsangan X awak tulis terus X tolak 1. Kalau dah tak cukup masa boleh juga terus tulis macam ni. Sekarang bila G 3 maka dia jadi 3 tolak 1 per 5. Ni jadi 2 per 5. Kalau hash GX, kalau yang ni B hash GX, hash jadi warna pink tukar. Okay, ni hash GX ini hash KGX. GX ialah 5X plus 1. Lepas tu hash ialah macam tu yang ramai-ramai ni. Jadi 5X plus 1 kuasa 2 tolak 5X plus 1 campur 3. Itulah. Nak selesaikan boleh, nak biarkan pun boleh. Tapi kalau nak selesaikan, boleh juga tapi panjang. Okay, macam ni. Buat ini dulu, kalau ada masa baru selesaikan. Tak ada masa sampai situ je. Okay, yang ni. Diberi fungsi ni, cari G songsangan HGX. Ni pun sama juga. Okay. Okay, yang ni boleh buat. Saya buat yang ni HGX. P HGX. Okay, hash GX ialah 5X plus 2 kan. Hash ialah semua ni. Sama je. Lain sikit. Okay, jadi 5X plus 2 kuasa 2 tolak 4X campur 3. Yang ni. G songsangan. Okay, ni kan. Kalau yang ni boleh buat kan. G songsangan X ni. Kalau yang satu lagi ni B hash G songsangan bagi 9. Okay, ni kena cari dulu. A GX sama dengan G 2X plus 1 Y 2X plus 1
2x, y tolak 1, x ialah y tolak 1/2. So, G songsangan bagi x ialah x tolak 1/2. Jadi ni hash, lepas tu masukkan ni 9 tolak 1/2. Sama dengan hash 8 bagi 2 jadi 4. Jadi hash 4 ialah hash 4 sama dengan 3 kali 4 campur 6. So dapat 12 campur 6 dapat 18. Okay ni. Cari G hash songsangan. So kita kena carilah dia punya songsangan. Hash x sama dengan 2x tolak 3. Y sama dengan 2x tolak 3. 2 di sini. Sini y campur 3. X ialah y campur 3/2. Lepas tu hash songsangannya ialah x plus 3/2. Itu soalan dia kan, G hash songsangan bagi x. Okay, masukkan G. Okay, hash ni masukkan x plus 3/2. Bila dah masukkan macam itu, kita tengok G pula. 4x tolak 1. Jadi 4x tolak 1 dah jadi, x ni dah jadi macam ni. Tolak 1. Jadi ni 4 bagi 2 jadi 2. X plus 3 tolak 1. Ni boleh selesaikan. 2x campur 6 tolak 1 dapat 2x campur 5. Ini okey. Fungsi songsangan ni, hs ni, dengan keadaan mk pemalar. Carikan nilai m dan nilai k. Songsangan bagi fungsi songsangan je lah ini. Dan okey. Okey, maksudnya songsangan bagi yang ni, songsangan dia ialah hx. Songsangan dia. Songsangan bagi x pula ialah hash 1x. Maka kita kena cari dia terbaliknya. Ini hx sama dengan 4x campur m. Okay, lepas tu ambil y sama dengan 4x campur m. 4x sini y tolak m. Jadi x ialah y tolak m per 4. Maka hash songsangan bagi x ialah x tolak m per 4. Bila kita tengok songsangan, bukan songsangan ni. Okay, sekejap. Maka ini, dia terbalik. Dia bagi songsangan, maka hx ialah ini kan. So kita bandingkan. Bandingkan yang hx tu. 1x tolak m per 4. Satu lagi 2kx campur 5/8. Bila kita bandingkan, kita kena selesaikan ni. X per 4 lagi tolak M per 4. Sama dengan 2kx campur 5/8. Jadinya kita buat macam ni untuk perkali X 1/4 sama dengan 2k. Untuk perkali X nya depan X tu. Jadinya K ialah 1/8. Untuk yang lagi satu tu, negatif M per 4 ni sama dengan 5/8. Jadi M sama dengan ni atas negatif 20/8. Ni nak cek nanti dia ada. Ni nombor 18 kan. Okay, 18. Kat mana ni ada jawapan. Okay, nombor 18. Kita dapat 5/2, 1/8. Okay, nak kecilkan. 5/2. Okay, ni. Okay, ni kecil. Ni bagi 2, nanti 10 bagi 2, jadi 4 bagi 2, nanti 5 bagi 2, 2. Ni okay, sama depan dia. Jadi dia, maksudnya awak kena bandingkan jawapan yang ini dengan yang ni.
Lepas tu kita kena cari perkali X, maksudnya yang dekat sini dengan yang sini, samakan. Lepas tu yang belakang ni, yang ni samakan yang ni. Nanti kita akan dapat jawapan. Ini teknik baru lah ni. Dalam AdMaths ada yang ni Masa tingkatan 3 mana ada buat tu. Biar. Masa form 3 kita tak ada belajar bandingkan macam ni tau. Bila dah masuk AdMaths, rupanya ada perbandingan. Ya, ini barulah dalam AdMaths. Untuk vektor pun dia ada juga macam ni. Nanti ada silibus bab vektor, bab apa. Dia kena bandingkan macam ni. Okay. Untuk bandingkan Untuk yang ni, fungsi ditakdirkan oleh cari, okey ni, songsangan. Yang ni macam ni, saya nak cut dekat atas. Sekejap saya kalau cut. Saya try cut. Saya cut. Kat sini. Nampak. Situ juga akhirnya. Okey. Fungsi macam ni cari, kalau dia bawah tu kan ada 2 tolak X kan. 2 tolak X. Kalau kita samakan dengan kosong, kita akan dapat X sini 2. Lepas tu kita ada syarat X tak sama dengan 2. Kalau kita letak 2, 2 tolak 2 jadi kosong. Lepas tu ada syarat tu Yang ni cari songsangan bagi W. Okay, Y. Tukar pen. Okay. Y sama dengan 5 per 2 tolak X kan. Ni naikkan ke atas. 2 tolak naikkan ke atas. Sini Y sama 5. Jadi kita kena buat apa? Kita kan nak X saja kan. Kalau kita ambil X saja situ, Y turun bawah situ, tak kena. So jadi 2Y tolak XY sama 5. Negatif XY kat sini. Sini 5 tolak 2Y. Okay. Lepas tu X saja ialah 5 tolak 2Y per negatif Y. Nanti dapat 5 negatif 5 per Y campur 2. Kalau misalnya kita buat pengiraan macam ni 2 tolak X, Y sama 5. Kita ambil 2 tolak X sini kan. Sini 5 per Y. Tolak X sini 5 per Y tolak 2. Lepas tu ambil X saja. Negatif 5 per Y. Ini jadi positif. Sama jawapan dia sama. Kita boleh kiranya tu atau kita boleh kira macam tu. Okay, lepas tu masukkan. Belum siap. So ni W X sama dengan negatif 5X campur 2. Masuk. Okay, ni dah dapat dah jawapan A. Untuk B, W 1 untuk 4. Okay, ni 4. Masukkan. Negatif 5 per 4 campur 2. Tu selesaikanlah guna kalkulator. Okay. Maklumat berikutlah berkaitan dengan fungsi hash dan fungsi gubahan hash 2. Hash A campur B. Okay, 36 X campur 35 malah A besar kosong. Cari nilai A dan B. Okay, macam ni. Jadi kita bila soalannya macam ni je, kita ambil hash 2. Hash 2 X sama dengan 36X campur 35. Jadi ni hash, ini hash X. Okay. Sama 36X campur 35. Okay. Hash X ialah AX campur B. Ini 36X, sekejap. Ni 36 kan. Ini dah jadi AX campur B. Campur 35. Ikutlah berkaitan dengan fungsi gubahan. Cari nilai A dan nilai B kan. Okay, hash itu ialah ni kan. Jadi bandingkan. Banding kita
kita bandingkan dengan hash X sama dengan AX campur B. Yang satu tu kita masukkan, ini AX campur B sama dengan 36 AX campur B campur 35. Lepas tu kita masukkan dekat sini. Kita masukkan hash AX campur B ni kan ke dalam persamaan ni. AX campur B campur B. Sekejap. Okay, saya tengok dulu jawapan dia nombor 20 Nombor 20. Nombor 20. Sekejap. Nombor 20. Nombor 20. A6B5 sekejap A6B5. A sama dengan 6, B sama dengan 5. A6B5. A6. Okay, B5. Okay, sekejap. Baby yang kacau kat sebelah. Saya tak boleh orang kacau-kacau kat sebelah. Mana ada kacau? 36 A sama dengan A kuasa 2. Potong. Tak boleh. Sekejap. Siput dekat situ. Sekejap. Ini padam sekejap. Cancel. Padam adik. Saya tak terganggu. Sebab tadi ada orang net. Okay, maklumat bioklah berkaitan dengan fungsi hash dan fungsi perubahan hash 2. Hash X dia bagi AX campur B. Okay, betul. Hash 2X dia bagi ni. Okay, maksud dia kan? Dah faham dah. Okay, maksud dia, kita kena cari hash 2X dulu. Okay, jadi hash X sama dengan hash X ialah ini hash X ni kan. Okay, hash ni ialah AX campur B. Jadi bila masuk ni, kita jangan tengok ni dulu tau. Ni jangan tengok. Okay, ni kita tengok yang ni dulu. Jadi ni A kita dapat. Sekarang kita bandingkan yang kita cari ni, kita kan dapat AX campur B kan. Lepas tu yang dia bagi ni hash 2X dan 36X campur 35. Macam tu. Okay, ni yang diberi. Ini yang kita dicari. Jadinya untuk perkali X kan. A kuasa 2 ni sama dengan 36. A ialah 6 dengan nanti 6. Tapi dia nak A positif. Jadi A sama dengan 6 di mana A mestilah positif. Yang lagi satu ni kita ambil B tu. Okay, jadi A kali B campur dengan B sama dengan 35. A ni kita ambil 6 kan. Itu ada benda lah. Okay, ni A 6. Jadinya kita boleh jugalah masuk B gini. A campur 1 sama dengan 35 kan. Jadi B ialah 6 campur 1 jadi 7. 35. B sama dengan 35 bagi 7 kita dapat 5. 7 kali 5, 35. Tergaris. Maksudnya yang ini, kita tengok yang atas je HX tu. Lepas tu kita selesaikan dapat ni kan. Lepas tu kita bandingkan. Bandingkan yang kita cari tu dengan yang dia bagi. Baru kita dapat. Tadi salah. Tadi saya masukkan. Tadi saya ambil bawah tu. Lepas tu saya masukkan ke atas. Saya dah serabut. Okay, diberi fungsi macam ni. Cari fungsi gubahan HX. Carikan GTX. Okay. HX macam ni kan. Fungsi gubahan. Bila ada fungsi gubahan, kita buat hash G. Dekat atas lah.
Okay, hash. Ambil ni. Okay. Hash GX. Okay, hash GX kan. Sama dengan 3X. Okay, dia bagi macam tu kan. Jadi, hash okay, GX tak ada. Dia bagi hash X kan. Jadi, ni jadi Y. Sebab hash X tak ada. G nak tukar apa GX kan. Hash GX. Sama dengan ni 3X. Okay, GX tu ialah Y. GX sama dengan Y. Lepas tu, dia sama Y. Y. Okay, jap. Ayo. Ini ada macam yang contoh yang memula tu. Sekejap. Contoh yang ada. Kan saya ada ajar yang itu kan. Kita tengok. Hash GX sama dengan 3X. Lepas tu nak cari GX kan. Betul. Hash X ialah 6X. Ini dah jadi GX. Okay. Okay, tengok sini. Jadi, hash GX ialah 6GX sama dengan 3X. GX pergi sini. 6 per 3X. So, GX sama dengan 2X. Sebab ni dah jadi, X ni dah jadi GX. Nilai X bila GH X sama dengan 5. Okay, bila B, GH X sama dengan 5. Ini tadi HGX ni GHX HX ni 6 per X sama dengan 5. Sekarang GX. GX ialah 2X kan. Jadi 2 kali 6 per X sama dengan 5. Betul ni 12 per X sama dengan 5. 12 sama dengan 5X. X sama dengan 12 per 5. Okay, 12 per 5. Nombor 21. Okay, nombor 21. Tengok nombor 21. Jawapannya 2 per X dengan 15. 15. Tadi dapat 2X. Nombor 21. Nombor 21, 2 per X. 2 per X ke 2X? 2 per X. Okay, cek balik. Okay. Hash GX. Ini GX. So, ini GX. Jadi 6GX. Ni naik atas, ni turun bawah. 6 bagi 3, dapat 2. Oh, okay. Ni 6 bagi 3 memang 2. Tapi 2 per X. Macam tu kan. Bukan 2X sebelah tu. Jadi yang sini, ini dah, okay, ni 2, ni salah lah ni. Ni salah. Jadi G 6 per X dengan 5 kan. Hash X tu kan, hash X tu tadi kan 6X. Okay, hash X 6X kan. Sama 5. Sekarang GX dia lah 2 per X. Maka 2 per X. X-nya dah jadi 6 per X. Sama dengan 5. Lepas tu 2 sini. 5 sini kali 6 per X. Sini jadi 30 per X. Ni 2. X pergi sini. 30. 2 pergi bawah. Lepas tu dapat 15. Kita salah yang ni kan. Ini betul kan. Dah cek bawah. Ni betul. Okay. Diberi fungsi GX macam tu, HX macam tu, cari nilai hash G10. Okay. Jadi, hash G10 sama dengan, okay, ni kan diberi kan, ni diberi. So, kita cari dulu hash G10. Okay, hash G10. Hash, okay, G10 ialah
10 tolak 8. Daripada sini. GX ialah X tolak 8. So G10, 10 tolak 8. Maka kita dapat hash 2. Bila hash 2, dia jadi 2, 3 kali 2 tolak 2. Maka dia jadi hash G10 sama dengan 2, 6 tolak 2 jadi 4. Jadinya 1/2. Ni kita tengok nombor 22. 1/2. 22, 1/2. Betul. Okay, ni fungsi songsangan ni ditakrif macam ni. Cari hash X. Jadi songsangan tukar jadi hash tolak 1 X sama dengan 2, 3 tolak X. Ni kita tukar. Y, 2, 3 tolak X. 3 tolak X, ini Y sama dengan 2 kan. Jadinya 3Y tolak XY sama dengan 2. 3Y tolak XY, kita ambil XY tolak ni sama dengan 2 tolak 3Y. Jadi ni X saja ialah 2 tolak 3Y per dengan negatif, negatif Y Jadi X, ambil X saja kan, 2 tolak 3. Okay. Sekarang hash sahaja ialah 2 tolak 3X per negatif X. Cari nilai X dengan keadaan hash X dengan tolak 5. Okay. Untuk B dengan keadaan hash X sama dengan negatif 5. Maksudnya 2 tolak 3X tolak X sama dengan negatif 5. Kita harapkan jadi 2 tolak 3X sama dengan 5X. So 2 ialah 5X campur 3X. Ini dapat 8X. Ini 2X ialah 2 bagi 8 jadi 1/4. Ini 1/4. 23 1/4. Betul. Yang ni diberi fx macam ni. Fj, cari fg4. Fg4 senang je sebab dah siap. Jadi A fg4 sama dengan, masukkan saja 4 campur 7. Kita dapat berapa? Okay, B. Yang B pula gx tu tak ada kan. Okay, jadi B kita kena buat ini. Fgx sama dengan 6x campur 7. Okay, F Gx ialah, ini nak cari Gx kan. Okay, Gx. Okay, dia kurungkan Gx tu. Lepas tu Fgx ialah 6x campur 7. Lepas tu dia nak cari Gx. Ini Fgx sama dengan Fgx. Okay. Kalau kita tak boleh fikir, kita padam balik. Memang tu caranya. Okey, caranya padam balik. Okey, kosongkan balik otak. Okey, sekarang nak cari Gx ya. Fgx sama 6x campur 7. Fgx sama dengan 6x campur 7. Sekarang cari Gx, dia bagi fx. Dia bagi fx, kalau kita ambil fgx, kita dah belajar itu. Kita ambil ni, ini dapat ni kan. Fgx, F ialah, okey, masukkan sini Gx, boleh nampak. Okey, jadi 3Gx kan, campur 4. Okey, 3Gx campur 4. Sebab dia F kan, F, maka kita tengok F lah. F, X tu dah jadi Gx, so 3Gx campur 4 sama dengan 6X campur 7. So, 3Gx campur 4 tu tulis balik. Tak payah tulis balik. Ni, okay, ni 3Gx
sama dengan 6X campur 7 tolak 4. Dapat 6X campur 3. Okay, sekarang GX ni 3 kan, bagi 3. So kita dapat 2X campur 1. Ni GX. Okay. Lepas tu kenapa dapat macam tu? Sebab kita tengok F dia Sebab kalau kita nak buat cara lain macam mana? Macam tu je. Okay, yang ni Fx. Cari F3. Yang ni tukar pen warna biru pula. Okay. A. F3 sama dengan 3 campur 5. Sama dengan 8. Okay, B. Keadaan songsangan. Dia ada songsangan. So kita cari songsangan. Fx sama dengan X campur 5. Songsangan dia ialah X campur 5. Lepas tu ini X, ini Y tolak 5 kan. Jadi F songsangan bagi, kita boleh buat macam ni kalau rajin kan. Okay. Lepas tu kita buat lagi sekali macam ni, X sama dengan X tolak 5. Lepas tu dia nak cari 2 F songsangan bagi K sama dengan F3. Okay, 2 songsangan bagi K ialah K tolak 5. Kita masukkan K sini, K tolak 5 sama dengan F3 tadi dapat 8. Jadi 2K tolak 10 sama dengan 8. 2K ialah 8 campur 10 dapat 18. Ini 2K. K sama dengan 9. Kita tengok 25. 25 K ialah 9. Betul. Dengan 8. Ulang kaji untuk yang seterusnya. Persamaan kuadratik. Kita tarik nafas. Sekejap nak minum air je. Apa? Lama lagi. Sabut. Sabut. Okay, minum air. Okay, persamaan kuadratik dan puncanya bab 2 Okay, jadi apa tu? Naik sekolah kan belajar bab 1 dengan bab 2. Ni je lah babnya. Persamaan kuadratik dan puncanya. AX kuasa 2 campur BX campur TC. Dia dinamakan kuadratik sebab dia kuasa 2 Okay. Ungkapkan dalam bentuk am. Okay, ni tukar-tukar dia macam ni kan. Kita faktorkan X. So A ialah 1, B ialah P tolak 3, C ialah tolak 4. Jika 2 ialah punca bagi seorang kuadratik, cik nilai K. So 2 tu masukkan je dalam persamaan ini, nanti kita dapat K. Menentukan punca kuadratik, dia ada cara pemfaktoran atau cara guna formula atau guna kalkulator kan. Selesaikan persamaan kuadratik, ini guna pemfaktoran. Ni kan. Selesaikan persamaan kuadratik 3 ni. Kalau dia macam ni, kita nak faktorkan payah, kita guna rumus. Persamaan kuadratik boleh guna terus kalkulator Kalau yang macam ni, buat macam ni. 3x, x ni, tolak 1, 2 ni. Dia apa ni, nak dapat 2, nak dapat 2 kan. 2 kali 1. Lepas tu dia test, tak payahlah, ni tak payah. Mana ada soalan, dia kata cara pemfaktoran. Kalau cara pemfaktoran ada soalannya, tapi kita boleh guna kalkulator macam ni terus. Macam ni terus. Nanti kita dapat X sama dengan 1/3 kan. X sama dengan tolak 2. Terus masuk kat sini. Sini jadi 3X. Ni positif, ni tolak 1. Yang ni X campur 3.
Kalau kita nak buat cara ni boleh? Cara ni boleh atau cara kalkulator boleh? Membentuk pesanan kuatik daripada punca ni yang ada orang cakap X kuasa 2 tolak SAW campur POR. Pesanan kosong. SAW tu sum. POR tu produk. Sum hasil tambah. Alpha campur beta. POR produk hasil darab. Alpha beta. So POR. Yang ni tak payah hafal. Bentukkan persamaan kuadratik jika diberi punca macam ni kan. Jadi untuk hasil tambah, sum dia, SAW dia ialah tolak 1/2 campur 6 sama dengan 11/2. Untuk POR dia ialah produk 1/2 darab dengan 6. Kita dapat -3. Bila kita masuk dalam persamaan ini, SAW X campur POR sama dengan kosong kan. X kuasa 2 tolak SAW. SAW 11/2. X campur POR ialah -3. Sama dengan kosong. Nanti kita kali 2. Ni 2X kuasa 2 tolak 11X. Ini jadi 6 sama dengan kosong. Sebab dia dalam bentuk am. Diberi alfa dan beta ialah punca bagi persamaan ini. Bentukkan kuadratik ini punca-punca 2 alfa dan 2 beta. Jadi alfa campur beta ialah ini kan bagi punca-punca. Cari SAW. Ini tak payah tengok. Kita tengok ini. Hasil tambah sum SOR kan. 2 alfa dengan 2 beta. So kita dapat 2 alfa campur beta. Ni kita dapat dari mana yang atas ni? Daripada atas. Daripada atas ni 2X kuasa 2 campur 3X campur 4 sama kosong kan. Jadinya X kuasa 2 campur 3/2X campur 2 sama dengan kosong. Jadi daripada atas ni SAW dia ialah kan negatif. Dia punya persamaan SAW POR tu X kuasa 2 tolak SAW X campur POR. Jadi SAW dia -3/2. Untuk POR dia ialah 2. Ini sama dengan alfa campur beta. Yang ni ialah alfa kali beta. Ni campur. Kita nampak ni alfa campur beta. Sekarang kuadratiknya yang punca baru ialah 2 alfa 2 beta. Bila kita yang new, ni tulis new baru. Ini yang lama lah SAW. 2 alfa campur beta faktorkan dapat 2 alfa campur beta. Alfa campur beta ialah -3/2. Lepas tu potong dapat ni. Yang ni yang baru. Ini POR yang baru. 2 alfa kali 2 beta. So jadi 4 4 alfa beta. Alfa beta kita ambil yang lama tu. Alfa beta ialah 2. Masukkan so dapat 8. Lepas tu kita dapat tolak 3 dengan 8. Bila kita masukkan dalam yang baru. So new X campur POR sama kosong. X kuasa 2 tolak. Ini jadi tolak 3. X campur POR new 8. Lepas tu kita dapat X kuasa 2 campur 3X campur 8 sama dengan kosong. Daripada atas ni, daripada sini kita cari SAW POR dia. Lepas tu baru kita buat yang baru. Kalau nak faham nanti jap. Ini 2 punca berbeza. Ni tak apa nanti. Ni buat soalan. Kita tengok. Dia beri bahawa adalah satu daripada punca persamaan kuadratik ini. Cari nilai P. Jadi kalau ni ialah satu punca, maka tolak 1 kuasa 2 tolak 4 tolak 1 tolak P sama dengan kosong. Jadi ni 1 campur 4 tolak P sama dengan kosong. Ni tolak P kan. Ini 5 kosong
P ialah 5. Betul. Tolak 7 punca ni, ni satu punca persamaan kuadratik dalam keadaan cik ni nilai K. Ini tolak 7 campur K kuasa 2 sama dengan 16. Ya, kita boleh juga kita buat macam ni. Tolak 7 campur K kan. Ini jadi punca kuasa 16 iaitu 4 dengan negatif 4. Tolak 7 campur K. K1 tolak 7 campur K sama dengan 4. Kita dapat 4 campur 7, 11. Satu lagi tolak 7 campur K sama dengan negatif 4. Kita dapat negatif 4 campur 7, dapat 3. Ataupun kita nak selesaikan macam ni, campur 16. Ini pun boleh juga. Semua boleh. Okay, ni. Diberi bahawa kuadratik ini, ungkapkan persamaan itu dalam bentuk A kuasa 2 campur B campur C. Okay, ni. Okay, A. X tolak 5 sama dengan 4. Ini jadi X kuasa 2 tolak 5X tolak 4 sama dengan 0 kan. Kita jadi bentuk ni P. Hasil tambah punca. Hasil tambah ialah SO sum. Hasil tambah punca sama dengan ni kan 5 lah. Sebab dia dari formula ni X kuasa 2 tolak X campur PO. Bila kita bandingkan macam ni, tolak 4. Okey. So dia ialah 5. Macam ni. C. Tentukan jenis punca bagi persamaan. Okey, jenis punca ni kita kena buat gini, B kuasa 2 tolak 4 AC. Yang ni jenis punca kita kena tengok yang ni. B kuasa 2 tolak 4 AC. Kalau dia positif, dia bersilang pada dua titik berbeza. Maksudnya apa? Maksudnya dia kuadratik, dia bersilang pada X kita lah. Ni dua punca yang sama, maksudnya puncanya satu je. Tiada punca maksudnya dia kat sini. Dia tidak bersilang dengan paksi X. Yang ni tangent, dia ialah tangent. Bersilang pada dua titik. Ni kalau dia sama dengan kosong. Kalau kita kira kurang dari kosong. Jadi soalan ni dia terus tanya jenis puncanya. So kita kira B kuasa 2 tolak 4 AC dapat berapa. So kita sama ni. Ini A. Ini A kan. Ini A, ni B, ni C. Okay, B nya ialah negatif 5. Kuasa 2 tolak 4. A ialah 1. C ialah negatif 4. 25 tolak jadi campur 16. So dapatnya positif kan. Bila dia positif, dia punya ni ialah lebih besar daripada kosong. Lebih besar kosong, maka dia ada dua jenis punca. Dua punca yang nyata. Punca nyata. Sebab nilai dia positif. Yang tadi kalau nilai dia positif, dia bersilang pada dua titik yang berbeza. Dua punca yang nyata dan berbeza. Kalau dia sama kosong, punca nyata yang sama. Okay, dua yang berbeza. Ni betul lah jawapannya, dua yang punca nyata dan berbeza. Okay, jawapannya tadi 5 dengan ni. Betul. Diberi persamaan kuadratik 2x kuasa 2 campur mx tolak 5 dengan keadaan m pemalas, cari nilai m jika satu daripada punca-punca persamaan ialah 2. Jadi A 2x kuasa 2 campur mx tolak 5 sama dengan kosong. Kata 2 kan. So 2 kuasa 2 campur m, ini 2 tolak 5 sama dengan kosong. Okey, ni nanti awak selesaikan cari m. Tapi dia ada kaitan dengan bawah kan. Jadi dengan saya lah. Okey, jadi ni 2 kali 4 campur 2m tolak 5 sama dengan kosong. Jadi ni 8. 2m. Okey. Nanti 8 campur 5. Dapat negatif 3. Sini m. M2. Okey, nanti 3 per 2. Dapat 3 per 2. Okay, dia tak ada negatif. Cuba cek balik. 8 pergi sini negatif. Betul lah. 5 pergi sini positif. Ini 2M.
Ni tolak 5. Betul, betul. 2. Okey, yes. 2, 4, 8. Betul. 2M sama dengan tolak 8. Betul. Campur 5. So, dapat negatif 3. Negatif 3/2. Salah. Negatif 3/2. Hasil tambah punca-punca persamaan itu. Okay. Satu daripada punca-punca persamaan itu ialah 2. Cari M kan. Okay, B cari hasil tambah. Hasil tambah ialah SOR. Okay, maka dia ialah kan asalnya 2X kuasa 2 tolak 3/2 kan. X tolak 5 sama kosong. Kita nak jadikan dalam bentuk tu kita kena buat X kuasa 2 depan ni, bukan 2 kan. Ini 3/4 X, okey, tolak 5/2 sama dengan kosong. Jadi ni samakan dengan SOR campur POR. Sekarang dia nak SOR. SOR ialah 3/4. No, jawapan dia 8 pula. Punca persamaan itu ialah hasil tambah. Oh, dia bagi hasil tambah punca persamaan itu ialah negatif 4. Okay, jadinya M, kena cari M. Okay, jadinya dia kena buat, maksudnya kita kena cari M yang baru. Okay, dia bagi 2X kuasa 2 campur MX tolak 5 sama dengan kosong kan. Dia kata cari nilai M jika hasil tambah itu ialah jika ini ialah negatif 4. Maka ni campur M/2 X tolak 5/2 sama dengan kosong. Okay, X kuasa 2 tolak SOR X campur POR sama kosong. Sekarang dia kata SOR dia ialah negatif 4. Negatif 4 sama dengan SOR kat sini lah negatif M/2. Sebab ambil SOR, so ambil negatif M/2. Sekarang negatif-negatif sama 4 sama dengan M/2. Jadi M ialah 8. Sebab tu jadi M sama 8. Hasil tambah punca persamaan itu ialah tolak 4. Kalau dia cakap cari hasil tambah punca, barulah kita buat yang macam tadi tu. Masukkan M tu. Sekarang dia kata dia dah bagi SOR dia ialah negatif 4. Maksudnya kita ambil yang asal tu, kita bagi 2 semua. Selesaikan persamaan kuadratik ini. Berikan jawapan anda betul kepada 4 angka bererti. Kalau macam ni maknanya dia kena guna formula angka bererti. Jadi kita selesaikan dulu. 2x, x tolak 4 sama dengan 1 tolak x, okey. X campur 2. 1 ni jadi x, 1 kali ni jadi 2. Ni jadi negatif x kuasa 2, ni jadi 2x. Yang ni 2x kuasa 2 tolak 8x. Okey, jadinya 2x kuasa 2 ni campur x kuasa 2. Okey, kita himpunkan. Ini tolak x, mana lagi ni campur 2x. Ini tolak 2 sama dengan kosong. Jadi jawapannya 3x kuasa 2 tolak 9x. Ada lagi kan 9x. Sekejap, padam. Tolak 8, tolak 1 jadi tolak 9. Tolak 9 campur 2. Tolak 9 campur 2. Tolak 9 campur 2. Jadinya tolak 7. Hutang RM9, bayar RM2, hutang 7. Okey. Negatif 7x. Okey. Tolak 2 sama dengan kosong. Sekarang guna formula. Formula ialah, mana kat depan formula. Formula. Mana persamaan kuadratik ni. B kuasa 2, okay, saya salin dulu. X sama dengan tolak B campur tolak B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Ini. Sekejap ni pergi ke cut. Cut paste.
Ini dia punya formula. Jadi untuk cari X ialah negatif B. Negatif B ialah ini A, ini B, ini C. Okay. B-nya ialah negatif 7. Negatif 7. B. Campur tolak. B ialah negatif 7. Kuasa 2 tolak 4 kali A. A ialah 3. A ialah 3. C ialah negatif 2. Macam ni. Lepas tu yang ni bawah 2 kali A. A ialah 3. Tadi formula ada punca kuasa. Sekejap. Punca kuasa. Ada punca kuasa tanda tu kuasa. Kali kuasa 2 tolak 4 AC. Ini ada tanda macam ni. So, sini lah 7 campur tolak. Ini 49 tolak. Jadi campur 4 kali 3, 12. 12 kali 2 jadi 24. Per dengan 6. Lepas tu kita kena buat macam ni. 7 campur, ambil campur dulu. 49 campur 24. Dia tu. Marisa ambil kalkulator ni ke? Marisa, kalkulator. Mana buka? Gelap. Kalkulator. Marisa. Marisa. Kalkulator mana? Atas meja ni kalkulator. Pinjam. Kenapa tak ada kalkulator kat sini? Ada tadi petang ada 2. Petang tadi ada 2 kalkulator. Ada 2 ke? Mana? Kat sini. Kalkulator. Okay, ni kan 49 campur 24 kita tekan ni. 49 campur 24 kita dapat 73 kan. Jadi sini 73. Sini 6. Okay, macam ni kan. Selesaikan lagi. 7 campur. Okay. 73 kita dapat 8.5404. Macam tu lah. Okay, bagi 6. Nanti kita dapat kan, 7 campur 8.544004. Okey, sama. Bagi dengan 6. Kita dapat 2.59066733. Okey. Dia kata 2.59. Okey. Dia nak 3 angka bererti, 4 angka bererti. 1, 2, 3, 4. Okay, sampai sini je kan. Okay, tengok sini ni besar. Jawapannya adalah 2.591. Sama sama jawapan dia. Okay, lagi sebelah. Atau, tadi atau kan. Ini X lah. X sama dengan 7 tolak dengan benda tu. Tolak 8.54444 semua tu kan. Bagi dengan 6. Ini kita kira 7 tolak 8.54404. Dengan berapa kan? Bagi 6. Dapat negatif 0.257334. Jadinya kena 4 angka bererti. 1, 2, 3, 4. Jadi negatif 0.2573. Ya, sampai situ. Okay, kalau angka bererti negatif 0.257334. Kalau 4 angka bererti ialah 1, 2, 3, 4 kat sini tau. So kita tengok sini, kecil. So, kecil jadi 3 saja.
Ya, ni bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca tolak 3 dan setengah. Beri jawab dalam bentuk AX kuasa 2 campur B kuasa C dan keadaan semua ni. Okey. Soalan yang ni senang. Okey, ni kan. Punca-puncanya, okey, alfa dia bagi tolak 3, beta dia bagi 1/2. Jadi, SOR ialah sum alfa campur beta sama dengan tolak 3 campur 1/2. Ini jadi berapa kan? Tolak 3 campur 1/2. Okay, sekejap. Tolak 3 kan? Okay, campur. 1, 2, okay, dapat. Negatif 2, 1/2. Ini tukarlah jadi negatif 4. Negatif 4 campur 2 kali negatif 4 campur 1. Negatif 3/2. 2 kali 2, 4. Negatif 4 kan, negatif 4 campur 1 jadi 3. Tak tahu. Tapi macam lain, 2/2 dengan 3/2. Macam lain pula. 2 kali, sekejap. Tolak 3/2. Okay, saya ni sebab dah malam kan. Okay, tolak 3/2 jadi macam ni. Tolak 3/2. Tolak 3 campur 1/2 kan. Ini 1 kan. Bawah ni 2. Okey. Ini 2, ni 2. Ini jadi negatif 6 campur 1. Sama dengan negatif 5/2. 1. So, negatif 5/2. Lepas tu yang power pula. Ini saya letak kat tepi. Sini lah untuk kira. Okay. Untuk POR produk ialah tolak 3 darab 1/2. Dapatnya negatif 3/2. Sekarang dia dalam bentuk tu. So X kuasa 2 tolak SOR campur POR sama dengan kosong. Jadi X kuasa 2 tolak SOR-nya ialah negatif 5/2. X campur POR. POR ialah nanti 3/2. Okay, ni galihkan. Saya galihkan. Ni, bawah ni kan ada per 2 kan. So, kita kalikan 2 ni. 2X kuasa 2. Tolak kali tolak je campur. Ni 5X. Ini jadi negatif 3 sama dengan kosong. Jawapannya sama. Betul Ini galihkan juga yang sekecil ni. Okay. Okay. Selesaikan persamaan kuadratik berikut. Okay, kita boleh selesaikan dengan cara formula boleh, dengan cara guna kalkulator pun boleh. Semua boleh guna. Okay, persamaan kuadratik ini dengan keadaan ini ialah pemalak. Mempunyai dua punca yang sama. Okay, dua punca yang sama. Kalau dua punca yang sama, maksudnya B kuasa 2 tolak 4AC ni kan, sama dengan kosong. Ni sebab dia dua punca yang sama. Kalau dua punca berbeza, dia lebih besar daripada kosong. Jadinya, ini A, ini B, ini C. So, B ialah K kuasa 2 tolak 4. A ialah hash. C ialah 3. Sama dengan kosong. K kuasa 2 tolak K Ini hash. Ini hash, ni K kan. Okay. So, ungkapkan hash dalam sebutan K. Sini 12 hash sama dengan kosong. Okay, hash sahaja ialah sama dengan negatif K kuasa 2. Jadi hash sahaja ialah K kuasa 2/12. Betul? Okay. Yang ni kita selesaikan guna kalkulator. Diberi persamaan kuadratik punya punca-punca alfa dan beta. Bentukkan dengan punca 3 alfa dan 3 beta.
Ni pukul 10.26. Tak apa. Nanti kita boleh sambung ni, nanti sambung. Besok nak buat matematik. Matematik lah, besok matematik. Pukul 8 pagi. Yang ni nanti hari Rabu. Hari Rabu, kita cuba selesaikan semua ni. Yang ni apa ni? Fungsi kuadratik. Okey. Okey, ni hari Rabu Tapi kalau awak rajin awak buat dulu kan. Dah 10.30 ngantuk. Tapi ada lagi 4 minit ni. Boleh je buat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh je punca-punca alfa beta. Jadi kita buat macam ni. 3x kuasa 2 campur 8x campur 7 sama 0 kan. Lepas tu kita tukar dia jadi macam ni. 8/3x campur 7/3 sama 0. Masukkan dalam, bukan masukkan, bandingkan dengan ni. Campur 7. Jadi SOR yang lama, SOR dia ialah negatif 8/3. Ini sama dengan alfa campur beta. Sebab yang lama. Untuk POR dia ialah 7/3. Iaitu alfa darab beta. Sekarang, dia bagi 3 alfa, 3 beta. So yang baru, new, ialah sum. 3 alfa campur 3 beta. Ini 3 alfa campur beta. Sini 3 alfa campur beta ialah tolak 8/3. Potong-potong jadi negatif 8. Untuk POR yang baru, ni memang 2016 tapi dia ajar balik 2024. Okay, new sama dengan darabkan 3 alfa darab 3 beta. Ni jadi 9 alfa beta. 9 alfa beta ialah 9 alfa beta ialah POR tadi 7/3. 7/3. 9 bagi 3 jadi 3. 3 kali 7 jadi 21. Jadi untuk yang baru, X kuasa 2 tolak SOR new X campur POR yang baru ialah X kuasa 2 tolak ini jadi negatif 8 X campur POR new 21 sama 0. Jawapannya ialah X kuasa 2 campur 8X campur 21 sama dengan 0. Sama jawapannya. Betul Jadi yang ni diberi bawah ialah punca baganya. Okey ni boleh teruskan lah. Nanti try buat. Nanti hari besok saya matematik. Hari Khamis, hari Selasa, Rabu. Itu minggu depan saya buat pagi semua sebab malam saya dah ada tuition malam. So saya buat pagi semua. Pukul 8 pagi. Okey, itu saja. Siapa? Nabila, Sofia, cikgu rakam. Nanti boleh buka rakaman cikgu.